Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah lana sudurana, ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami, ya Allah. Wa hassin akhlaqana wa adabana, ya Allah, keperelokkanlah akhlak-akhlak kami dan sempurnakanlah adab-adab kami, ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah, ya Allah, kepermudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan terutamanya di akhirat nanti, ya Allah. Allah marzuqna al-fahma wa ilma, ya Allah, Engkau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan, ya Allah. Wal hikmata wal aqla, Engkau rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang waras lagi sempurna, ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu, ya Allah, ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati dan saya muliakan, ya, Puan Hajah Salwa dan seluruh urustia pengajian Raudatul Muslimah. Yang saya hormati dan saya muliakan para ahli ilmu, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita melafazkan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada pagi yang mulia ini di tempat yang penuh dengan barakah ini, ya, kita sama-sama meneruskan, ya, pembacaan kitab Risalah Tauhid. Untuk pagi ini, muka surat berapa kita, ya? Dah dekat nak khatam dah, ya. Bukunya nipis, tapi lambat baca. Baik, muka surat 61, fasal yang ke-20. Antara amal hamba dan pencinta. Ini perbezaan antara amal seorang hamba dan pencinta Allah Subhanahu wa taala. Imam Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullahu taala berkata, ya, wa nafa'na bi ulumihi wa nafa'na Allah bi ulumihi, semoga Allah taala memberi manfaat kepada kita akan ilmu-ilmu beliau, wa yarfa'una bi asrarihi, dan Allah mengangkat kerohanian kita dengan sebab rahsia-rahsia ilmu yang Allah curahkan kepadanya. Maka beliau mengatakan, iza araftahu kanat anfasuka bihi wa harakatuka lahu. Iza, apabila, tapi di sini jika. Araftahu, kamu mengenalinya, iaitu mengenali Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila kita berada satu maqam, satu kedudukan, sudah disebut orang yang mengenal Allah. Kita ulang lagi sekali, tuan-tuan, ya, supaya tuan-tuan dan puan-puan ingat, mengenal Allah ini ada dua cara, dua keadaan. Cara pertama, mengikut ulama-ulama tauhid, iaitu dengan cara al-istidlal. Istilahnya al-istidlal, iaitu mengenal Allah dengan mencari dan membawa dalil-dalil dan bukti-bukti. Dan biasanya perbahasan itu merujuk kepada akal. Bawa dalil akal. Termasuklah bawa dalil Al-Quran yang difahami dengan akal yang sahih. Contoh, macam mana nak kenal Allah? Allah itu Tuhan yang maha wujud. Kenal melalui sifat. Allah itu Tuhan yang maha wujud. Apa bukti dan dalil wujud Allah? Maka wujudnya alam ini. Itu satu kaedah. Dan sesiapa yang sudah mengenali Allah dengan mempelajari sifat 20 tu, maka dia disebut orang yang al-ma'rifah al-burhaniyah. Orang yang telah mencapai satu maqam ma'rifah secara mempelajari dalil-dalil. Kaedah kedua ialah kaedah penyucian jiwa, tazkiyatun nafsi, ya, yang dipelopori oleh ulama-ulama tasawuf. Yang kita sedang belajar ni, tauhid yang dibahas oleh ulama tasawuf, iaitu perbahasan memfokus pada hati, membersihkan hati, membersihkan jiwa. Dan hati dan jiwa ni bila mana dia bersih, maka dia dapat menyaksikan Allah dengan mata hati. Ketika itu
Makrifah itu dinamakan al-makrifah syuhudiyah ataupun kasyfiyah, iaitu Allah Ta'ala membuka mata hati kita untuk kita mengenal Allah. Yang ni kalau nak bahas, dia kena bahas panjang lah dalam kitab Tauhid. 2 perbahasan Tauhid tadi. Yang seingat kitanya, kita dah baca dulu. Ingat lagi tak? Yang kita dah khatam. Bukan setakat baca, kita dah khatam. Sebelum kita baca kitab ni kita dah khatam satu kitab kan? Kalau masih ingat lah. Kalau masih lupa, wallahu a'lam. Jadi jika yang di situ arafta ni fi'il madhi, ia satu kata kerja yang memberi makna telah. Jadi jika kamu telah, tapi dia tak terjemah telah kat situ. Kalau nak lebih jelas, perkataan tu kata kerja yang menunjukkan masanya telah lepas. Jadi jika kamu telah mengenalinya, kembali kepada Allah, mengenali Allah, kanat anfasuka bihi, maka nafasmu dengannya. Maka setiap nafas, hembusan nafas kita, maka kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa harakatuka, bukan setakat nafas kamu dengan Allah. Wa harakatuka, dan seluruh pergerakanmu. Harakat tu jamak ya, jamak muannas salim, iaitu seluruh pergerakanmu, ataupun kalau kita nak katakan segala gerak-gerimu, lahu, kerana dia. Boleh insya-Allah ya. Apabila kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, segala nafas kita yang kita hembus, yang kita tarik, mesti dengan Allah. Maknanya apa? Kita baca kat bawah tu. Atau dengan kata mudahnya, sentiasa ingat Allah. Maka setiap hembusan nafas kita, tarikan nafas kita, tak pernah satu saat pun, satu hembusan pun, kita lupa Allah. Dan tidak dengan Allah, sentiasa dengan Allah. Bahkan setelah itu, seluruh gerak-geri kita, duduk, bangun, tidur, makan, bercakap, berjalan, membeli belah, apa lagi? Meraya-raya ada. Ada juga melancung dan sebagainya. Semuanya itu kerana Allah. Nak pergi mana bulan ni? Kalau nak pergi Mekah, pergi umrah tu confirm lah nampak kerana Allah kan. Kalau nak pergi China, nak pergi Korea, nak pergi Turki, lillahi ta'ala. Mesti kerana Allah. Kalau tidak, kita tidak dianggap orang yang sudah mengenal Allah. Belum mengenal Allah. Hari ni macam mana ni? Ni pakai mafla ni. Kerana apa ni? Kerana Palestin. Kerana Allah. Tapi kerana Palestin dulu ke Allah dulu? Ya ya. Alhamdulillah. Tu masing-masing jawab lah. Masing-masing jawab. Habis yang tak pakai ni kerana apa? Sedaplah yang pakai itu kerana apa, yang tak pakai ni sama lah yang ni. Ni kerana apa? Kerana Allah juga. Inilah baru nak belajar ni. Maknanya kalaulah kita tak kira apa pun pakai ke kerana Allah, tak pakai pun kerana Allah. Kerana tak pakai kerana Allah. Kenapa tak pakai kerana Allah? Sebab tak ada. Kalau ada pakai. Itulah masalah saya dengan tuan-tuan dan puan-puan. Samalah kita. Sebab tak ada. Kalau ada, pakai juga. Jadi pakai itu kerana ada atau kerana tak ada? Susah kita nak sampai kepada maqam ni kalau kita tidak atau belum mengenal Allah. Okey, ada sedikit di situ, ada nota kaki angka 98 tu. Inilah antara rumusan. Ya, kalam ni nampak ringkas, tapi dia merupakan suatu kalam, rumusan awal perbahasan Asy-Syaikh As-Salan Ad-Dimashqi rahimahullahu taala berkenaan kemuncak cinta dalam jiwa hamba. Okey ya. Yang ni rumusan awal tau, bukan rumusan pertengahan, rumusan akhir. Untuk bicara sampai ke tahap mana? Kemuncak cinta dalam jiwa hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Seorang pencinta ni, maka setiap hembusan nafasnya, bahkan kalau kita nak tambah boleh lagi, ya, setiap denyutan jantungnya, setiap langkah perjalanannya, apa lagi? Seluruhnya
dengan kekasihnya. Tidak ada satu saat pun, ataupun boleh kita ulang lagi, tidak ada satu hembusan nafas pun, atau tidak ada satu kelipan mata pun, tidak ada satu jenutan jantung pun, tidak ada satu langkah perjalanan pun tidak dengan kekasih. Sama ada dia bersama kekasih atau dia tidak bersama kekasih, tapi jiwa dan hatinya sentiasa dengan kekasihnya. Macam mana ni? Banyak dah kita belajar tentang cinta ni ya. InsyaAllah saya sedang duk siapkan satu buku tentang cinta. InsyaAllah lepas ni kita sama-sama baca supaya cinta kita makin bertambah-tambah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makin berkurang cinta kita kepada makhluk. Kalau cinta kepada makhluk pun cinta kerana Allah. Baik, boleh faham insya-Allah ya? Maka rumusan ni, kesimpulan ni, atau rumusan awal, bukan akhir, bukan tengah ya, awal perbahasan Syekh Arsalan berkenaan kemuncak cinta dalam jiwa hamba. Ini kalau awal, kalau kemuncak macam mana? Lenyap dalam cinta Allah. Yang ni masih lagi kita, sekarang ni masih rasa tak kita tengah hembus nafas, tarik nafas? Masih rasa ya? Masih rasa tak berkelip? Masih ya? Berkelip. Ke dah lenyap lah ni? Mula baca buku ni lenyap terus. Ni dah makom tinggi. Tak apa, nak bagi tahunya masih terasa, masih rasa. Maka selama mana kita masih merasa kita berjalan, kita bergerak, kita duduk, kita bangun, maka belum lenyap dalam dunia cinta kepada Allah. Tapi inilah permulaan dia. Kalau tidak, tak akan sampai. Baik, seterusnya, iaitu pencinta Allah itu, setelah mengenali cinta dan keagungannya, keagungan Allah, dia akan sentiasa merasa kebersamaan, bantuan dan anugerahnya, dan sentiasa berusaha melakukan segala-gala kerananya. Kenapa kita setiap hembusan nafas kita mesti dengan Allah? Apa maksud dengan Allah? Salah satu maksud di sini ialah kebersamaan. Kebersamaan dari sudut mana? Merasakan bahawa tak akan dapat kita hembus satu hembusan nafas pun kalau tidak dibantu oleh Allah, kalau tidak dianugerahkan oleh Allah. Tidak akan berkelip satu kelipan mata pun kalau tidak digerakkan sebenar-benarnya oleh Allah dengan izin Allah. Maka kena sentiasa. Baik, kalaulah kita sudah faham, saya, tuan-tuan dan puan-puan, harap-harap Allah bagi kita benar-benar faham. Kalau kita sudah faham, semua itu tak akan berlaku dalam diri kita, hatta satu hembusan nafas pun, satu detak jantung pun tak akan berlaku kecuali dengan bantuan dan anugerah Allah. Maka sudah semestinya segala apa yang kita lakukan dalam hidup kita mesti kerana Dia sahaja, kerana Allah. Yalah, kalau kita cakap dengan bahasa paling mudah kan, ada seorang ni, dialah segala-galanya dalam hidup kita. Dia tolong kita, dia bantu kita, dia kasih dan sayang pada kita, dia segala-galanya kita. Ketika itu sudah pastilah kita kena sentiasa dengan dia. Ya. Betul ya? Nak cakap tak tahu nak cakap macam mana. Macam itulah. Si A ni, dialah segala-galanya daripada dulu sampailah sekarang ni. Dialah segala mengorbankan diri dia, mengorbankan masa dia, mengorbankan hidup dia, mengorbankan segala untuk diri kita. Maka sudah pasti jiwa dan hati kita akan sentiasa dengan dia. Kenapa? Kalau tak ada dia, tak adalah kita. Kalau dia tak ada dia, tak tahu ke mana kita. Kalau tak ada dia, apa akan jadi pada kita, tak tahulah apa akan berlaku. Maka dialah yang sekarang tu sedang, maka dia itu siapa dia? Allah. Itu sebenar-benarnya yang kita nak bagi tahu. Okey, selesai di situ insya-Allah ya. Cuma persoalan awal tu, apabila nak cakap bab ni nak merasai perkara ini secara mendalam, iza araftahu, setelah kamu kenal dia. Maka kita kena belajar lagi. Ya, kalau ada orang dia kata, "Ustaz, saya dah khatam sekali Ustaz sifat 20 ni." Dia sifat 20 ni kalau kita baca sekali, dia jadi lain. Baca sekali, dia akan makin lain. Dia baca kali ketiga, dia makin lain, dia makin lain. Ya, kerana mengenal Allah ni dia tak ada batas. Maka kadang-kadang kita bercakap dengan tajuk yang sama, tapi dia rasa dengan rasa yang berbeza. Faham satu bab, fahamnya ada sampai satu masa, dia akan apa? Dia akan terbatas faham ni.
Sebab faham tu kan dengan akal. Akal ni kan sampai satu masa sehingga dikatakan dalam kitab akidah Tahawiyah, Imam At-Tahawi tu dia kata la tablughuhul awham, tidak akan sampai kepada segala jangkauan akal kita ni atau segala khayalan kita tak akan mampu menjangkau Allah. Tak mungkin. Sejenius mana manusia ni, dia tak akan mampu menjangkau kesempurnaan Allah. Kerana sesuatu yang sempurna dia tak ada batas. Sedangkan akal kita ada batas. Tapi ada satu benda yang Allah letak dalam diri kita, yang Allah anugerahkan kepada kita, ialah hati. Hati ni seolah-olah Allah berikan kepadanya sesuatu yang dia mampu faham melalui rasa tanpa sempadan. Tuan-tuan pernah tak rasa suatu benda yang memang betul-betul rasa jauh perasaan tu, bahkan tenggelam dalam rasa tu, lenyap dalam rasa. Yang ni tak akan berlaku. Orang ni, contohlah kalau kita kata sedikit selingan ya, akal ni dia boleh fikir sampai satu masa dia ada batas. Sebab apa? Sebab akal ni kalau tak ada batas, dia lenyap dalam akal tu, dia hilang akal, dia panggil. Betul ya? Ini habis. Dia fikir sampai dia habis akal, dia hilang akal. Dah hilang akal, tak ada apalah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mula-mula tu namanya genius, lepas tu ditukar pada majnun. Tapi hati tak. Hati ni bila mana dia merasai, dia meyakini, dia bertambah yakin. Sebab tu yakin tu sendiri ada apa? Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin, ada kamalul yakin. Di mana yakin itu? Di hati. Makna hati ni dia boleh pergi sejauh-jauhnya. Bahkan kadang-kadang dia lenyap dalam rasa tu. Dengan rasa keagungan Allah. Pernah tak lenyap dalam rasa keagungan, kebesaran Allah? Yang ni kita belum. Jadi bila mana, maknanya apa? Maknanya selagi mana hati tu boleh dirasai, itu belum cukup luas lagi, belum cukup jauh. Tapi bila mana sampai satu masa tenggelam dalam rasa tu, ketika itulah kita akan berada satu keadaan ke apa dia? Satu keadaan, satu tahap, satu maqam yang disebut orang ialah ma'rifatullah. Dengan cara apa? Terbuka, tersingkap segala hijab-hijab di hati kita. Yang ini susah nak bagi tahu sebab dia rasa. Banyak kali dah saya ulang. Ya, kita kena belajar sampai ke tahap itu dengan izin Allah. Orang yang tak pernah rasa, dia tak akan pernah faham. Sebab tu selalu ulama ulang-ulang. Ulama-ulama dalam bab ni dia ulang apa? Memang terkenal. Kita pun dah ingat dah. Malam yadri, malam yazuq la yadri. Malam yazuq la yadri. Atau kama qala. Sesiapa yang tak pernah rasa, dia tak akan faham. Dia tak akan mungkin faham. Sebab dia kena rasa dulu, baru dia boleh faham. Macam rasa sedih lah. Orang tak pernah rasa sedih, kita cerita kat dia pasal sedih, dia tahu apa. Tapi ada tak orang tak pernah rasa sedih? Tak ada kan? Cuma sedih itu tahapnya berbeza-beza. Paling-paling sedih apa kita dalam hidup kita ni? Paling-paling sedih sampai pensan tak? Tak cukup sedih. Siapa pernah rindu? Benar. Siapa pernah pensan kerana rindu? Tak cukup rindu. Dan ada orang, kita dengar cerita, bukan setakat pensan, dia meninggal dunia kerana kerinduan. Sahabat-sahabat baginda Nabi. Wallahualam. Baik, seterusnya, wa iza jahiltahu kanat harakatuka laka. Sebaliknya, yang tadi yang atas tu itulah pencinta. Kalau tuan-tuan nak buat kurungan sikit kat situ, nak catat, itulah pencinta. Yang bawah ni hamba. Wa iza, dan jika jahiltahu, kamu telah jahil tentangnya, ataupun kamu jahil tentang Allah, tak mengenal Allah dengan sebenar-benar mengenal. Saya sebut tadi ya, sebab ada orang sebut kat saya, kadang-kadang saya rasa tak tahulah Ustaz. Saya pergi ke sini, orang bercakap pasal mengenal Allah. Saya pergi ke sini, orang bercakap pasal mengenal Allah. Kadang-kadang saya pun tak tahu macam mana sebenarnya mengenal Allah.
Tapi kadang-kadang yang sini dia cakap agak berat lah. Saya tak boleh nak ikut lah. Apa yang disebut ni, bab mengenal Allah ni saya tak boleh nak ikut. Sebab tu saya sebut tadi, awal-awal tadi. Ya, mengenal Allah ni paling bawah yang dinamakan makrifah burhaniyah. Saya ulang lagi sekali ni supaya ni mengenal Allah, mengenal Allah, mengenal Allah. Jadi kita ni duk tahap mana? Tengoklah. Ya. Kalau saya tanya soalan tadi, bila mana kita kenal Allah, mesti kita akan rasa rindu. Dan rindu tu macam saya sebut tadi lah, pernah tak kita ni menangis kerana rindu? Tu biasanya pernah. Ya, rindu sangat tak boleh nak buat apa, menangis. Pernah tak kita ni tak lena tidur sebab rindu? Berapa lama tak tidur? Satu malam je lah ya. Malam kedua tu dia cover balik. Tapi ada orang ni, ada ulama tu, wallah alam, ada ulama tu dalam kitab-kitab kalau kita baca 40 tahun tak tidur malam. Dia bukan kata tak tidur, tapi dia tak tidur malam. Mungkin ada waktu-waktu tertentu yang dia ambil masa, sebab mungkin masa qailulah sebelum zuhur. Kerana qailulah ni walaupun nampak sedikit, dia boleh memberi kekuatan kepada kita. Tapi maknanya dia sampai tak boleh tidur. Kenapa? Macam mana aku nak tidur sedangkan kerinduan itu menguasai diri aku? Macam mana? Tapi kita ni pernah tak rindu? Pernah. Tak pernah tak rindu sampai tak boleh nak tidur? Adalah. Berapa hari? Adalah 1 hari 2 hari. Lepas tu dah penat tidur dah siang malam. Saya cakap saya tuan-tuan ya. Saya selalu mengajar tu saya cakap saya lah. Begitulah. Pernah tak rindu? Pernah. Pernah tak tenggelam dalam rindu? Tenggelam dalam perasaan rindu tu. Sehingga tak boleh nak tidur, tak boleh nak makan. Tak lalu dah nak makan. Macam mana? Tak pernah. Kenapa tak pernah? Kerana tak cukup rindu. Ataupun rindu yang ada pada hati kita bukan rindu sekadar ingat-ingat biasa. Kerana rindu tak akan terbit kecuali dengan cinta yang mendalam. Maka sedalam mana cinta itu, sedalam itulah rindu. Sekuat itulah rindu. Ni kita cerita pasal Allah ni tau. Jangan duk khayal. Pernah rindu suami. Masa dia keluar outstation tu, seminggu, saya tak keruan katanya. Betul ya? Pernahlah rindu isteri masa dia duk berpantang, hantar kat kampung. Kita duk sorang-sorang. Masa tu tak lena makan. Nak makan apa sebab tak ada orang memasak. Tak lena. Saya cakap macam tu. Itulah tanda tak keruan. Kerana dah terlalu rindu. Tak apalah. Nak sampai makam tu, makrifah yang pertama. Yang kedua. Yang kedua. Sebab ada makrifah tu ada dua. Melalui hati dengan rasa. Habis macam mana nak ni? Yang ni yang selalu saya duk ulang bahawa rasa ni dia kena ada bimbingan. Dia bukan masalah rasa dalam hati secara biasa, dia terbit daripada kerohanian. Tingkatan kerohanian. Maka dia kena dibimbing oleh seorang murabbi mursyid, banyak kali saya ulang. Dan mesti ada zikir khusus. Zikir khusus, bukan zikir-zikir biasa, ya, dia zikir-zikir yang khusus. Okey, baik. Yang bawah tu, apabila kamu jahil tentangnya, iaitu tidak mengenal Allah, kanat adalah harakatuka laka, maka pergerakanmu untuk dirimu sendiri. Hatta solat pun untuk diri sendiri. Cakap pada Allah, tapi rupa-rupanya untuk diri sendiri. Betul ya? Sebagaimana kita sebut sebelum ni. Apa maksud untuk diri sendiri? Nak syurga, nak ganjaran. Salah tak? Tak salah. Tapi masih berbelah bahagi antara kepentingan diri dengan Allah. Semata-mata Allah. Yang disebut ikhlas. Ikhlas tu kan hanya Allah. Mana boleh berbahagi? Berbahagi dengan siapa? Berbahagi dengan diri sendiri. Boleh ke? Yang ni yang susah kita nak faham sikit ya. Susah sikit nak faham. Bercinta ni sampai kepada satu tahap, kita kena menafikan diri kita. Dan menyatakan hanyalah kekasih kita. Tapi kalau kita bercinta, tetapi masih merasakan diri kita, dan merasa kepentingan untuk diri kita, dan mesti memenuhi kehendak diri kita, maka ketika itu bukan cinta.
Betul ya? Gitulah. Jadi selama ni bercinta tak pernah rupa-rupanya. Saya pun tak tahu nak cakap apa ya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita pun sama dengan kita juga. Sama lah. Kita cakap kita cinta kat isteri kita, tapi semua benda kita suruh isteri kita buat kat kita. Betul ya? Yang ni memang betul. Tapi sama juga isteri. Sebaliknya, dia kata dia cinta kat suami dia, tapi semua benda dia kawal suami dia. Betul ya? Tak. Tak. Ni realiti tau. Walaupun bukan pada tuan-tuan dan puan-puan, pada dunia yang ada pada hari ini, yang dinamakan dunia cinta. Sebenarnya bukan dunia cinta, saya selalu sebut dunia bisnes. Kerana setiap interaksi kena ada apa? Habuan. Setiap interaksi kena ada imbalan. Kalau tidak, tak akan mungkin berinteraksi. Sebab tu kadang-kadang kita kahwin awal-awal dulu kan. Kahwin tu awal-awal dulu kahwin. Kenapa? Kerana kita nak dia bahagiakan kita. Awal-awal lagi. Bukan kita nak bahagiakan dia. Ya, I boleh terima you, tapi you kena janji kat I, you mesti bahagiakan I. You jangan cubit I tau. Cubit pun tak bagi. Bukan pukul. Awal-awal lagi dia bagi syarat. Kalau you buat begini, tahulah I buat apa. Ugut awal-awal. Yang kawan tu pula masa tu dia nak betul-betul kan. Dia pun tak kisah. Okeylah, I sanggup dah segala-gala. Lepas tu baru tahu. Kenapa? Kerana awal-awal itu bukan cinta. Tapi apa tahu tak? Nafsu. Kerana apa? Mungkin kerana tertarik dengan kehansaman. Betul tak? Betul, saya tak tahu lah. Orang bercinta dia selalu cakap apa-apa pun. Kadang-kadang bunyi macam mengarut tapi betul. Ada orang mungkin tertarik dengan kecantikan, atau mungkin tertarik dengan kekayaan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Allah, ya moga-moga Allah bagi kita faham. Yang saya duk cakap banyak ni sebenarnya sekadar-sekadar orang panggil apa? Ibarat-ibarat yang membawa kita mengenal Tuhan, yang membawa kita mencintai Tuhan, dan yang membawa kita merindui Tuhan, dan meletakkan diri kita sebagai pencinta Allah Subhanahu wa taala. Baik, nota kaki angka 98 tu, apa maksud? Segala pergerakan kita untuk diri kita di saat kita jahil tentang Allah. Jika seseorang hamba itu tidak mengenal Allah, Allah lah pencipta, Allah lah yang menghidupkan dia, Allah lah yang memberi rezeki pada dia, Allah lah yang segala-gala pada dia, tapi dia tak kenal, maka tidak menghayati keagungan dan keesaannya. Lalu dia tidak akan menghayati keagungan Tuhan, dia tidak akan menghayati keesaan Tuhan. Baik, saya nak sebut lagi sekali. Apa makna menghayati keesaan Tuhan? Meyakini dan merasai bahawa segala-gala itu dari Tuhan, dan mesti dikembalikan kepada Tuhan, dan mesti dilakukan kerana Tuhan. Allah Subhanahu wa taala dah Maha Mudah. Kita ulang lagi sekali. Apa makna keesaan kepada Allah? Mengesakan Allah, merasakan dan meyakini dan lenyap dalam keyakinan itu bahawa segala-gala itu adalah dari Allah. Diri kita ni dari Allah. Bila mana dia dari Allah, maka segala perbuatan kita kerana Allah, dan segala hidup dan mati kita untuk Allah, dan setiap tutur bicara kita, setiap langkah kita, seluruhnya ikhlas hanya kerana Allah. Itulah menghayati keesaan Allah. Maknanya, kalau dalam masa yang sama, solat saja hanya kerana Allah, puasa hanya kerana Allah, habis berkeluarga, bermasyarakat, berekonomi, kalau tidak kerana Allah, ketika itu tidak menghayati keesaan Allah. Kerana seluruh yang kita pandang, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, apa yang kita sentuh, yang kita pegang, semua itu dari Allah dan kembali kepada Allah. Hatta diri kita ini pun dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tidak akan pernah kembali kepada selain Allah. Itulah tauhid. Maka kalau selama mana kita tidak menghayati sampai ke tahap itu, maka kita mungkin tak sempurna pada tauhid, ataupun tauhid kita masih bercampur dengan syirik yang tersembunyi. Salah satunya masih merasai kepentingan diri kita sendiri. Itu ya. Jadi orang yang mementingkan diri sendiri tak payah bercakap soal cinta. Pembohong. Sama ada kita dengan Allah sendiri,
Atau kita sesama kita. Ya, cakap cinta tapi jumpa-jumpa tak cakap pasal kekasih, tak pasal dia. Dating. Jumpa. Dia jumpa tahu dia cakap apa? You tak nak tanya I sihat tak sihat. Sepatutnya jumpa tu dia tanya kekasih dia, you sihat tak? You dah makan tak? Ni you tak nak tanya I sihat tak sihat. Betul apa lagi? You ingat I nak duduk sini saja ke ni? You tak tahu I lapar. Semua pasal diri dia. You tahu tak I semalam tak dapat tidur? Dia juga. La haula wala quwata. Katanya cinta, katanya kekasih, nak jumpa kekasih, tapi segala cara you kena tolong I kau. Lepas ni I nak buat itu, nak buat ini. Oh, lagi dia tolong dia lagi. Patut hantar mesej I love you. Bohong. Betul ya? Mesej tu pun tak tulis penuh. Tulis I L U tu aja. Malas nak tulis. Cinta apa? Nak bercakap lagi pasal cinta. La haula wala quwwata illa billah. Orang yang bercinta tahu. Tengok Nabi Musa alaihissalam. Ingat tak Nabi Musa alaihissalam? Allah tanya dia, apa yang ada kat tangan kamu? Sebenarnya dia boleh jawab aja, tongkat. Tapi dia jawab macam mana? Yang ada kat tangan aku tongkat, dengan tongkat ni aku guna untuk ini, untuk ini. Lepas tu ada satu kisah, wallahu alam, ada satu kisah. Ni kisah ni di kalangan para awliya-awliya Allah, wallahu alam. Ya. I'tibar. Kisah dalam mimpi. Imam Ghazali mimpi jumpa baginda Nabi. Kemudian ada dalam mimpi itu Nabi Musa. Maka Nabi Musa tanya, wahai Nabi Muhammad, ya kamu mengatakan bahawa ada di kalangan umatmu ada setaraf dengan Nabi-Nabi. Dia punya keilmuan, dia warak, dia. Siapa dia? Maka dalam mimpi itu Nabi kata, ada Imam Ghazali. Maka ini salah satu seorang ulama aku yang kedudukan keilmuannya apa dia, warak dia dan sebagainya sama dengan taraf Nabi-Nabi yang terdahulu. Maka Nabi Musa tanya soalan. Maka bila mana Nabi Musa tanya soalan pada Imam Ghazali, Imam Ghazali jawab panjang. Lalu Nabi Musa pun kata, wahai Nabi Muhammad, kamu kata ilmunya banyak. Aku tanya satu soalan, dia jawab macam-macam dia jawab ni. Lepas tu Nabi, dalam kitab tu disebut, Imam Ghazali kata, samalah aku dengan, kamu dengan Allah. Kamu ingat tak dalam Quran menyebut apa? Ya kan Allah tanya kamu, apa ada kat tangan kamu? Kan tongkat. Kenapa kamu tak jawab tongkat saja? Kenapa kamu jawab aku yang ada kat tangan aku tongkat? Tongkat ni lah aku guna untuk gini, untuk ni, untuk gembala kambing. Kenapa kamu cakap gitu? Maka dia pun aku yang ni lah memang betul. Nak bagi tahu ceritanya apa? Bila mana sang kekasih bertanya kepada kekasihnya satu je soalan, dia jawab panjang. Kenapa dia jawab panjang? Kerana seronok berbicara dengan kekasih. Itu maksud dia. Seronok berbicara dengan kekasih. Ni kita ni, auzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. Tak adalah sampai tahap tu. Nak bagi tahunya apa? Baca Quran satu muka dah menguap. Kata berkasih. Kata cinta kat Allah. Orang bercinta ni lepas satu muka, lepas satu muka, sampai penat. Tak boleh dah. Kenapa? Dah penat dah. Rehat sekejap. Lepas rehat sekejap, baca lagi. Kenapa? Orang bercinta. Orang bercinta kan macam dulu-dulu, ingat tak dulu-dulu? Ni zaman-zaman kita ni dulu, telefon yang tepi jalan tu. Namanya bergayut. Ingat lagi tak? Yang ada telefon kat rumah, kena mak, ya Allah. Kejap-kejap mak marah apa ni. Dia aja duk pegang telefon tu. Kakak pun tak sempat, abang pun tak sempat. Tahu tak? Seronoknya berbicara. Kalau kat tepi jalan, tuan-tuan ingat, tuan-tuan ada buat juga kan? Ada juga tak? Oh, baguslah tuan-tuan ni.
Tapi zaman tuan-tuan ke dah ada ke telefon tepi jalan tu? Dah ada ya? Oh ni, duit shilling dalam poket ni. Mak bagi duit shilling, mak bagi 50 sen kan dulu, 50 sen aja dulu. Oh, tak makan, puasa. Kenapa? Nak simpan duit shilling tu, nak masukkan dalam peti itulah. Nak bergayuk tu. Masuk 20 sen, masuk 20 sen. Ingat lagi ya? Mesti pernah buat ni. Sama lah saya pun. Astagfirullahalazim. Kemudian last sekali tinggal 10 sen. Ya Allah, yang ni pening ni. Ya Allah, dah tinggal 10 sen dah. Ya Allah, tak ada ke orang datang nak pinjam. Kononnya bercinta. Tapi cinta masa tu namanya cinta la haula wala quwwata illa billah. Tak ada makhluk lain. Patutlah bergayut. Cinta tu nama cinta monyet. Lepas tu tak kahwin-kahwin pun dengan kawan tu. Rugi duit habis banyak. Betul tuan-tuan sekalian. La haula wala quwwata illa billah. Sebab dia bukan cinta. Allah. Boleh insya-Allah ya? Seronoklah tu kan. Semua tak kena. Kerana bukan hakikatnya. Bila mana kita berbicara pasal hakikat, apa makna hakikat? Sesuatu yang sebenar. Kenapa? Kerana sebelum ni tak kena sebab tak sebenar. Jadi itulah makna keesaan Allah. Seluruh hidup ni hanya kerana dia. Hatta mati pun kerana dia. Maka dia akan mengurus. Jadi kalau tak sampai ke tahap itu, maka dia, iaitu manusia tadi, yang jahil tadi, kita itulah yang jahil itu. Kadang-kadang kita kata manusia yang jahil. Siapa? Kita lah. Masing-masing diri lah. Termasuk saya, kita. Yang jahil ni, yang tak cukup mengenal Allah ni, akan mengurus dan mengatur hidup untuk dirinya sendiri. Termasuklah beribadah untuk apa yang dia boleh dapatkan untuk dirinya sendiri. Termasuk ibadah pada Allah pun. Bahkan awal-awal ibadah tu pun syakat apa? Lillahi ta'ala. Usalli fardhu maghrib. Lillahi itu pun berbelah bahagi dengan untuk diri sendiri. Maka kalau sampai ke tahap itu atau masih di tahap itu, makanya kita ni belum pencinta. Kita ni sekadar hamba-hamba yang biasa. Tu pun bimbang-bimbang lagi. Kejap-kejap hamba Allah, kejap-kejap hamba yang satu lagi. Jadi hamba tu pun berbelah bahagi lagi. Betul ya? Kejap hamba Allah, kejap hamba nafsu, kejap hamba syaitan, kejap hamba dunia, kejap tak tahulah hamba apa. Kadang-kadang hamba kepada diri sendiri. Waliyazubillah. Allah. Berat ni. Kita cakap ni benda nampak ringan, tapi benda itu subhanallah, Allah sahaja yang tahu betapa beratnya kita insan yang lemah ni untuk mencapai kedudukan ni. Tapi di sana ada insan-insan yang Allah bantu mereka, yang Allah pilih mereka menjadi wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, yang mereka ni sudah mengenal Allah, yang disebut arif billah, orang yang mengenal Allah. Sebab tu paling-paling kurang tuan-tuan dan puan-puan, paling-paling kurang kita mencari orang-orang yang digelar murabbi-murabbi mursyid, orang-orang yang arif billah, untuk kita menjadi anak murid kepada mereka. Paling kurang. Kalau kita tak sampai ke tahap tu. Moga-moga suatu hari nanti Allah Ta'ala golongkan kita dekat dengan mereka. Balik akhirat ada panji-panji tahu ni, tengok bendera-bendera ni. Ada panji-panji. Ni duduk dengan panji ulama ni, duduk dengan panji ulama ni, duduk dengan wali ni, duduk dengan wali ni. Termasuk kita ni mazhab Asy-Syafi'i di Malaysia ni. Sebab tu jangan terpengaruh dengan mana-mana ustaz yang suka nak bawa-bawa macam-macam ni. Ya, kita orang Malaysia ni pihak berwajib. Pihak yang berautoriti di negara kita ni. Kita Selangor di negeri Selangor. Ya, maka segala fatwa yang keluar daripada Majlis Fatwa Negeri Selangor di bawah mazhab Asy-Syafi'i. Ya, jangan duk sibuk nak ikut negeri lain. Ada satu negeri tu. Cakap tu dulu. Kalau nak ikut situ, pergi duduk sana lah. Jangan duk bawa. Kita ni kita kena ikut tau, kena patuh pada tempat yang kita duduk. Kerana tempat kita duduk ni ada orang yang memegang autoriti dalam bab, bukan sebarangan dia orang ilmu ni, ilmu-ilmu pihak apa? Pihak yang ada majlis fatwa ni. Bukan seorang. Ramai. Dia betul dipanggil majlis. Ada ahli majlis fatwa negeri. Bukan ilmu-ilmu tahap kita. Orang lama-lama yang masak, yang matang dalam bidang tu, bukan dalam bidang kita. Yang tu kita
Kena ingat. Apa yang saya nak maksudkan ialah, bila mana kita balik akhirat nanti, maka kita berada di belakang Imam Syafi'i. Dia akan bertanggungjawab dengan segala amalan kita. Ya, kerana kita ikut apa yang difatwa oleh dia. Dia melalui pihak-pihak berwajib. Jangan kejap imam ni, kejap imam ni, kejap imam ni. Dia kata semua betul ustaz. Yalah, memang semua betul. Imam kat masjid kita pun semua betul baca dia. Tapi sekali solat, ikut satu aja imam. Ke ada orang ikut dua imam sekaligus dalam masa satu solat. Sebab imam tu semua betul. Imam masjid ada berapa? 5. Imam 1, imam 2, sekali solat, kelima-lima ikut. Atau kejap, tak boleh setakat tu dulu lah. Nanti tajuk ni tak boleh rugi masa. Baik, muka surat 62. Masa okey lagi ke? Saya ni tertinggal telefon pula dah. Tak apa ya? Mana ada? Dia tak boleh mengaji lama, tajuk ni berat. Dia memberatkan perasaan. Baik, muka surat 62. Al-abid ma lahu sukunun. Al-abid, seorang hamba. Al-abid, seorang hamba. Boleh juga disebut seorang hamba yang ahli ibadah. Ma lahu sukunun, tiada baginya akan sukun. Apa makna sukun? Ketenangan dalam perbuatan. Seorang hamba itu, dia tidak ada ketenangan dalam perbuatan. Apa maksudnya? Ini pula rumusan kedua berkenaan peringkat-peringkat kehambaan dan keadaan mereka di tahap-tahap tersebut. Ada yang rasa penat, namun bersungguh-sungguh melawan nafsunya, yang sentiasa tidak senang dengan kehambaan tersebut. Maka dia ialah abid yang dianugerahkan kelazatan mujahadah. Apa maksudnya? Seorang hamba tu, dia tidak ada sukun, tidak ada ketenangan dalam perbuatannya. Ataupun boleh terjemah juga, dia tidak pernah diam. Dia tak pernah diam. Dia selalu bersungguh-sungguh untuk melawan nafsu dia, untuk mengekalkan tahap kehambaan dia. Itu maksud dia. Dengan apa kesungguhan itu? Dengan satu sifat mujahadah. Bahkan dia merasa lazat dengan mujahadah. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan pernah tak rasa lapar sebab puasa, tapi seronok? Bukan seronok dengan puasa, seronok dengan lapar. Puasa mesti, mana ada saya tak seronok lah dengan puasa ni. Mana ada tak seronok dengan puasa, tak baik. Puasa tu kan ibadah. Tak suka dengan ibadah, ini masalah orang ni. Tapi ibadah apa? Dia kata bukan masalah ibadah ustaz, tapi kalau saya puasa lapar, dia kata. Yang ni lah, ada orang dia puasa tapi memang lapar, tapi dia rasa alhamdulillah seronok. Seronok dengan lapar tu. Ada orang seronok dengan kenyang tahu. Yang tu biasa. Tuan-tuan dan puan-puan, ada orang dia seronok dengan musibah. Ada satu hadis junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada orang ni dia menunggu musibah, dia bergembira dengan musibah sebagaimana kita bergembira dengan nikmat. Ada satu kitab saya baca kat Masjid Negeri itu, 40 hadis kebahagiaan insan. 40 hadis-hadis Nabi yang cerita pasal kebahagiaan. Tapi bila mana kita baca yang tu tahu, rupanya kita ni belum bahagia. Sebab kita tersalah faham dengan makna bahagia. Macam orang kahwin lah. Orang kahwin nak bahagia. Sebenarnya kahwin bukan untuk bahagia. Sebab ada orang kahwin derita. Takat tu dulu dia. Dia cerita lain pula. Cuma nak bagi tahunya ialah ada hadis junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cerita ada orang di luar sana, mereka bergembira menunggu musibah dan seronok di saat mereka ditimpa musibah sebagaimana kita seronok mendapat nikmat. Kenapa? Kerana dia bukan seronok dengan musibah tu. Dia seronok dengan ganjaran di sebalik musibah. Tapi kita ni tak tahan kan? Tak tahan. Ya Allah. Allah uji dengan sakit kepala pun tak tahan. Awak ingat saya ada masa nak sakit kepala? La haula wala quwata illa billah. Punyalah dahsyat. Ayat tu bahaya tu. Ayat tu
Tapi okeylah, iklan kan nak jual ubat, biasalah. Macam penjual ubat tepi jalan tu lah. Oh, ya Allah. Kalah kita sebagai penceramah. Baik, wazahid. Wazahid ma lahu raghabatun. Apa makna zahid? Orang yang zuhud. Apa makna orang zuhud? Orang yang dalam hati dia tidak ada kehendak kepada dunia. Hati dia. Tapi zahir dia cari dunia. Bukan kata dia zuhud tu dia tak ada. Saya ni ustaz, saya tak nak dah. Saya dah zuhud, saya tak nak dunia-dunia ni. Tak nak dunia satu aja, mati. Jadi selama mana kita duduk di dunia, kita ambil lah dunia. Tapi jangan letak dunia dalam hati. Itulah zuhud. Zuhud bukan di mulut. Ya, sebab tu kadang-kadang ada orang memang dia ini nampak hebat dengan kekayaannya, tapi dalam hati dia tak ada kekayaan tu. Sebab tu dia rendah diri. Tapi ada orang ni tak kaya pun tapi sombong. Kenapa? Kerana dia merasakan apa yang sedikit tu dah ada dalam hati dia. Dia pun rasa hebat. Itu zuhud. Baik, orang zuhud ialah tiada baginya keinginan. Yang inilah. Jadi orang zuhud terhadap dunia, nota kaki angka 101 tu ya, yang bawah tu, maka sudah tiada lagi keinginan terhadap keduniaan dan kepentingan duniawi. Bahkan tiada lagi keinginan selain Allah. Itu zuhud. Dia tak ada lagi keinginan kepada dunia dan kepentingan apa yang ada kat dunia. Ya, segala jawatannya, segala kekayaannya. Tak ada keinginan tu kat mana? Kat hati dia. Tapi kalau dia memiliki dunia ni, okey, tak ada masalah memiliki dunia. Tapi dalam hati dia tak ada. Yang ada dalam hati dia hanyalah Allah. Itulah orang zuhud. Bukan orang zuhud tu yang pakai apa sekadar apa yang ada compang-camping. Kenapa zuhud? Itu bukan zuhud, tak kena gaya, malah bekerja. Cuma dulu, zaman dulu seumpama macam tu. Kenapa? Kerana sesuai dengan zaman dulu. Zaman sekarang jangan buat begitu. Orang nampak kita malas. Ya, sebab tu Imam Malik kaya. Imam Abu Hanifah kaya. Kalau tak silap satu lagi, Sufyan As-Sauri. Sayyidina Sufyan As-Sauri pada zaman Imam Malik. Maka dia duduk sederhana. Maka dia tegur Imam Malik. Dia kata, wahai Imam Malik, aku tengok kamu ni mempamerkan kekayaan. Imam Malik ni memang dia kuda, kereta kuda dia pakai pakaian yang hebat-hebat. Tapi bila mana orang tanya dia, kenapa kamu pakai pakaian hebat? Sebenarnya aku menjaga ilmu yang ada pada aku. Ya, bukan aku pakai itu kerana apa? Nak jaga gahnya ilmu. Tapi bila mana ditanya oleh Sayyidina Sufyan As-Sauri, kenapa kamu ada kenderaan yang hebat-hebat? Dia kata sebenarnya dia ada kenderaan hebat tu, sebenarnya dia sekadar tunjuk pada orang ramai. Untuk jaga gah dia, ilmu dia supaya orang hormat. Mungkin pada zaman dia kan duduk di Madinah. Madinah tu kan bandar. Okey ya? Duduk kat bandar lain dengan duduk kat kampung. Yang ni kadang-kadang orang duk tengok kau ustaz bandar kan. Tak payah cerita takat tu dulu. Banyak tak payah cerita ni. Sebab saya yakin, saya cakap satu patah tu, puan-puan dah nampak faham dah. Puan-puan bagus, cepat faham. Ni kita cakap belah sini lah majoriti, tuan-tuan ya. Tuan-tuan, alah ustaz selalu cakap orang perempuan, dia orang majoriti, jangan cakap. Majoriti. Okeylah ya. Allah. Maka pernah disebut oleh Imam Malik pada Sayyidina Sufyan As-Sauri, dia kata memang kenderaan aku nampak bagus, tapi aku tak pernah naik kenderaan tu. Kenapa? Aku tak akan naik kenderaan di dalam bumi Madinah yang ada jasadnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasut dia ada, cantik, mahal, tapi dia berjalan di Madinah dia tak pakai kasut. Bila mana orang tanya dia kenapa tak pakai kasut, aku tak nak tapak kaki kasut aku ni, tapak kasut aku ni memijak tanah-tanah yang kaki Nabi pernah memijak tanah-tanah ini. Tengok ulama. Sebab apa? Dia memang dia zahirnya dia ada begitu, dia ada ini, tapi dalam hati dia tak ada. Itulah zuhud. Ya. Macam tu. Macam mana nak jadi macam tu? Macam ni. Bila mana mengenal Tuhan. Kan kita ada dua rumusan. Rumusan pertama, rumusan mengenal Allah. Ni rumusan kedua, inilah jadinya. Inilah hasil dia. Okey, baik, insya-Allah ya. Jadi saya nak ulang lagi sekali. Zuhud tu bukan makna tinggal dunia. Zuhud tu bukan makna tak bicara tentang dunia, tak. Dan jangan pula kita tuduh orang yang berniaga-berniaga tu tak zuhud semua tu. Mungkin yang berniaga yang kaya raya tu lebih zuhud pada kita.
Dia memang dia cari dunia, tapi dia tahu dunia untuk dimanfaatkan untuk akhirat. Dia dunia ni apa makna dunia? Dunia ni ketika mana kita manfaatkan untuk dunia semata-mata. Tapi bila mana sesuatu yang ada kat dunia, kita manfaatkan untuk dunia dan akhirat, dua-dua dia jadi akhirat. Cuba kita baca kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Apa makna penawar? Ubat-ubat yang merawat hati kita. Kerana banyak hati kita ni sakit. Sakit dengan apa? Salah satu dengan penyakit yang apa? Yang cinta pada dunia. Tapi dunia tu salah tak? Dunia tak salah. Yang salahnya kita silap meletakkan cinta. Kita duk bicara pasal cinta pada Allah, tiba-tiba dalam diri kita, dalam hati kita cakap saja cinta Allah, tapi bukan cinta Allah, cinta dunia. Yang ni nak rawat. Ada kitab Penawar Bagi Hati tu kan. Ni di masjid-masjid kita, ustaz-ustaz kita, tok-tok guru kita banyak baca. Jadi macam mana nak jadi macam tu? Salah satunya kena belajar ilmu. Ilmu merawat hati. Sebab zuhud tu di hati. Okey, yang seterusnya was-siddiq. Ni lagi tinggi maqam dia. Yang tadi al-abid, yang kedua az-zahid. Ya. Yang ketiga as-siddiq, orang yang sangat benar. Kita nak terjemah apa dalam bahasa kita ya? Dia ada dua sabdu kat situ. Ada sidqun, benar. As-siddiq, orang yang terlalu amat benar. Ya, kadang-kadang guna bahasa Melayu ni terlalu amat ni salah kan? Tapi terlalu amat sangat-sangat benar. Apa lagi bahasa dia? Siddiq, ma lahurtikanun, tiada baginya akan penyandaran. Apa maksudnya? Iaitu orang yang benar-benar jujur dalam hubungan kepada Allah. Maka tiada baginya sebarang kebergantungan dan penyandaran kepada selain Allah. Itu maksud dia. Nak tahu kita ni jujur tak dengan Tuhan? Kalau kita ni benar-benar jujur dengan Tuhan, tidak ada lagi kebergantungan kita, tidak ada lagi sandaran hidup kita kepada selain Allah. Ni kita ni kan, macam kita ni, yalah kalau ada anak, kita dah umur macam ni kan, kita pun alhamdulillah tak apalah anak ada. Adalah sikit simpanan. Betul ya? Adalah pencil. Maka itu sandaran-sandaran kita. Takdirlah kalau semua tu tak ada, mesti kita gelabah. Anak tak ada, pencin tak ada, simpanan pun tak ada. Ni alhamdulillah ada KWSP kan. Macam mana tu nak sampai ke tahap tu? Tak apalah kalau susah nanti pun adalah sekeping tanah kat kampung tu. Makna sandaran-sandaran tu. Maka kita tidak disebut terlalu, kita tidak sampai kepada maqam. Ya. Apa maknanya? Maknanya kita ni bukan golongan siddiq. Jadi apa cerita kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Kan cerita dia masyhur. Bila mana Nabi minta sedekah, minta sumbangan, betul? Kan dia bagi semua. Bila mana Nabi tanya, kamu bagi apa? Semua dah bagi. Apa yang kamu tinggalkan? Allah dan Rasul. Ini tis'atu siddiq. La haula wala quwata illa billah. Kalau Allah tak jadikan kita ni, tapi Allah nak jadikan kita, maknanya kita kena ada rumusan pertama tadi. Kena belajar sampai kepada mengenal Allah. Kalau belum mengenal, kena belajarlah. Mengenal tu pula dua tadi. Yang pertama, kena belajar dengan ulama-ulama usuluddin. Yang pertama tadi, mengenal Allah dengan dalil Quran, dalil hadis, dalil akal. Atau kena baca kitab Sifat 20 dengan ulama-ulama yang mahir dalam bidang usuluddin, ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kalau nak sampai kepada makrifah yang kedua, tahap yang tinggi yang kedua, yang dinamakan syuhudiyah, dengan hati, mata hati menyaksikan, itu dengan ulama-ulama murabbi mursyid, ulama-ulama sufi, untuk pembersihan jiwa. Kerana bab tu dia dengan hati. Dan apa yang kita bicara kat sini hari ni, semua merujuk pada hati. Cinta di mana? Di hati. Wallahu a'lam. Ada soalan tak? Kalau ada, setakat ni lah. Nak sambung lagi ni. Dia teks ni agak panjang sikit. Kalau tak ada soalan, kita terus muka surat 63 tu. Ya? Waktu dah habis? Alhamdulillah. Soalan? Kalau ada. Kalau ada soalan di saat-saat masa kecederaan ni.
Okey, kita masuk. Allahumma salli ala sayyidina wa lana Muhammad. Ada soalan ni? Ayah saya dah meninggal 4 tahun yang lalu. Mak saya suruh buat binaan kubur dalam 1 inci, tapi saya tak buat-buat lagi sebab Nabi Muhammad SAW melarang membuat binaan. Macam mana Ustaz? Betul lah ya. Kubur tu tanah wakaf. Kubur tanah wakaf. Yang ni tahu semua kan. Bila mana kubur tu tanah wakaf, tidak dibenarkan membuat binaan yang kekal. Tak dibenarkan. Ya, kalau nak buat tu, ya, letak batu nisan aja lah. Itu sunnah. Jangan buat apa dipanggil apa je? Kepuk tu. Tak boleh tu. Kalau letak saja, satu hari nanti boleh dibuka dan boleh dibuang untuk diletak mayat yang lain, tu harus. Tapi kalau boleh itu pun tak payahlah. Kerana apa? Kerana bimbang-bimbang akan, orang panggil apa, mengambil ruang. Dia akan mengambil ruang. Kubur tu kan untuk manfaat ramai, bukan untuk kita seorang. Masuk ke dalam mana? Bila hujan, tanah akan masuk ke dalam kuburan, tanah Mendak. Itu yang kebuk tu dia macam kontrol tanah tu supaya tak mendak lah. Dia letak je. Kalau letak saja tu haruslah. Letak saja dan sampai satu masa orang nak guna, orang boleh buka ataupun angkat saja, boleh guna, tak apa. Tapi jangan buat binaan kekal. Ada orang tu sampai ke dia letak ke dalam, dah susah, menyusahkan orang lain untuk memanfaatkan. Jangan sampai menyusahkan orang lain untuk memanfaatkan tanah wakaf tu. Yang ni kalau maknanya kalau akak ni tanya soalan, maknanya dia kena cakap balik pada mak dengan baik-baik, dengan cara beradab, bahawa tak boleh dilakukan apa yang diminta itu. Kerana apa? Kerana itu adalah tanah wakaf yang kita hak milik bersama, bukan milik kita untuk kita buat binaan yang tambah-tambah. Memang orang buat binaan kekal. Ya, wallahu a'lam. Kemudian yang lain ni, doakan abang saya Muhammad Zaini bin Muhammad Yusuf supaya sembuh dari penyakit kanser. Ni kita sama-sama doalah insya-Allah ya. Jadi kita setakat tu dahulu, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita faham ya, dengan benar untuk membawa jiwa dan hati kita menjadi orang yang mencintai Allah dengan sebenar-benarnya. Dengan jalan Allah membawa kita dan memudahkan kita belajar ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah kita doa kepada kita dan kepada orang yang sakit di kalangan kita dan semua sekali lah insya-Allah. Khususnya kepada Muhammad Zaini bin Muhammad Yusuf. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya azim sultan, ya qadimal ihsan, ya daiman ni'am, ya kasiral jud, ya wasi'al ata, ya khafiyal lutfi, ya jamila sun'i, ya haliman la ya'jal. Salli ya Rabbi ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa anis sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal li zalika ahla ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhif yassir alaina kulli asir fataysirul asir alayka yasir. Allahumma la man la yahtaju ila al-bayani wa tafsir. Hajatuna kasir ya Allah, hajatuna kasir ya Rahman, hajatuna kasir ya Rahim, wa anta alimun biha wa khabir, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma anzil alaina ya Allah, wa alaihi ya Allah, Muhammad Zaini bin Muhammad Yusuf ya Allah, dawaan min dawaik, wa shifaan min shifaik, wa rahmatan min rahmatik, wa barakatan min barakatik, ala hazihi al-awja' wal amrad wal asqam. Fatabra birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innahum sa'aluna ya Allah ma laysa indana wa huwa indaka kasirun ya wahhab. Fahab lahum wa fahab lahu ya wahhab shifaan ya wahhab. Fahab lahu dawaan ya wahhab.
fahab lahu rahmatan wa barakatan min indika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana ya Allah wa sahhi ajsadana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Hafiz ya Hafiz, ya Kafi ya Muhit, subhanaka ya Rab, ma a'zama sya'nak wa 'azza sultanak. Tahassanna ya Allah wa tahsahu ya Allah bi asma'illah wa bi ayatillah wa malaikatillah wa anbiya'illah wa rusulillah wa salihin min ibadillah. Tahassanna wa tahassanhu bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna du'aana amma wa salatana tammah wa la tu'adzibna yaumal qiyamah innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.